Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan bersama lagi dengan pelajar berkaitan dengan sejarah tingkatan 5, iaitu bab 8, membina kemakmuran negara. Subtajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah 8.3 Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional ataupun DPN. Tajuk 8.4 Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai ialah pelajar dapat menjelaskan pembentukan dasar pembangunan nasional. Pelajar juga dapat menghuraikan pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Kita lihat tajuk 8.2 Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional. Latar belakang pembentukan DPN ialah dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Jun 1991. Ianya adalah kesinambungan daripada dasar ekonomi baru dalam tempoh 10 tahun. DPN akan meneruskan usaha dasar ekonomi baru untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju berdasarkan Wawasan 2020. Terdapat beberapa matlamat DPN, iaitu untuk mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan untuk semua rakyat. Caranya ialah melalui pembangunan yang seimbang antara negeri dan antara bandar dan luar bandar. Ianya dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia ke-6 dan Rancangan Malaysia ke-7. Objektif dasar pembangunan nasional ialah untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dengan memperkukuhkan kestabilan sosial dan politik serta pembangunan ekonomi yang berterusan. Malaysia akan maju dalam beberapa aspek termasuklah keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi. Terdapat beberapa strategi dasar pembangunan nasional dalam aspek ekonomi, iaitu menggalakkan pelibatan aktif pihak swasta bersama dengan pihak kerajaan, melancarkan program penanaman semula tanaman, penggunaan sains dan teknologi diperluaskan dalam aktiviti pertanian dan meningkatkan pemilikan saham oleh golongan Bumiputera. Strategi yang kedua dalam aspek sosial. Kerajaan telah memberi insentif dan kemudahan dalam bidang pendidikan, terutamanya TV pendidikan dan program e-learning. Kerajaan juga mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian, terutamanya oleh golongan Bumiputera. Strategi dasar DPN juga ingin membentuk masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Manakala dalam aspek strategi kemudahan fizikal dan alam sekitar,
DPN telah menyediakan dan menambah baik kemudahan asas seperti taman permainan, surau ataupun masjid dan juga tandas awam. Pembangunan mapan tanpa mengabaikan alam sekitar melalui kempen Bumi Hijau. Pelaksanaan dasar pembangunan nasional adalah merangkumi 4 aspek, iaitu pembasmian kemiskinan. Kedua, penyusunan semula masyarakat. Ketiga, penyusunan semula modal saham milik Bumiputera dan pembangunan wilayah. Yang pertama, pembasmian kemiskinan. Kerajaan telah memberi subsidi dan sokongan kepada golongan penanaman padi dan golongan nelayan. Ianya bertujuan untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Kerajaan juga memberi latihan di agensi kerajaan seperti Pusat Latihan Kemahiran Giat Mara, Institut Latihan Perindustrian ILP untuk menjamin kerja yang berkemahiran dan berpendapatan tinggi kepada rakyat. Strategi yang kedua, iaitu penyusunan semula masyarakat. Ianya dilakukan dengan pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian oleh golongan Bumiputera, serta memastikan corak tenaga kerja di pelbagai sektor dan pekerjaan bagi mencerminkan komposisi pelbagai kaum. Antara strategi yang telah dilaksanakan ialah meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan Bumiputera dalam pengurusan sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan, latihan bidang pengurusan harta dan etika perniagaan. Seterusnya, pemberian kontrak, kuota dan lesen perniagaan kepada milik Bumiputera dan syarikat usaha sama dengan bukan Bumiputera. Fokus kepada penyertaan Bumiputera dalam industri kecil dan sederhana. Usaha sama juga dilaksanakan di antara Bumiputera dan bukan Bumiputera bagi menggalakkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan. Ini juga membolehkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden, berteknologi baru, kemudahan modal dan pasaran di peringkat antarabangsa. Strategi yang ketiga dalam aspek penyusunan semula modal saham Bumiputera. Penyusunan semula modal saham dalam sektor korporat dengan meningkatkan sekurang-kurangnya 30% saham pemilikan penguasaan pengurusan Bumiputera dalam sektor moden. Kaum bukan Bumiputera juga diberi peluang untuk menyertai projek penswastaan. Tindakan dalam program penswastaan iaitu projek yang diswastakan kepada Bumiputera melalui penswastaan syarikat perniagaan milik agensi amanah seperti Majlis Amanah Rakyat, Perbadanan Nasional Berhad, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Kaum bukan Bumiputera juga diberi peluang menyertai projek penswastaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. Strategi yang keempat ialah pembangunan wilayah. Kerajaan meneruskan pembangunan wilayah untuk meningkatkan integrasi ekonomi antara negara. Usaha ini dapat memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan wilayah bagi kesamarataan pendapatan antara kaum di negara kita melalui
beberapa usaha iaitu meningkatkan peranan institusi penyelidikan dan kemajuan pertanian Malaysia iaitu MARDI, meningkatkan hasil pertanian melalui konsep pertanian pintar iaitu teknologi drone untuk semburan racun dan baja cecair, menggunakan jentera moden dan teknologi log. Mendorong sektor swasta melakukan penyebaran industri terpilih dengan menempatkan semula kilang tambahan di negeri-negeri yang kurang maju. Secara rumusan, pelaksanaan DPN telah meningkatkan taraf hidup rakyat, penggunaan teknologi moden yang mampu meningkatkan pengeluaran dalam pelbagai bidang ekonomi. Seterusnya, membawa kemajuan dalam aspek kemudahan awam untuk kesejahteraan rakyat. Kita perlulah menghargai dan menjaga harta awam tersebut demi kelestarian alam sekitar bagi mewujudkan negara yang harmoni dan indah. Sebelum berakhir, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk memberi ruang kepada pelajar membuat ulang kaji. Setakat itu saja perkongsian cikgu dan cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih dan jangan lupa untuk siri yang keseterusnya iaitu ketiga. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.